Alhamdulillah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aziz al-hakim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabal abadal abidin wa dhahrad dahirin. نوينا التعلم والتعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوبه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Hari Selasa 14 Jun 15 Jun dah masuk PKP kedua. Yang harap semua sihat, semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja bersama keluarga, ya. Dan moga-moga Allah Taala melindungi kita daripada segala perkara-perkara yang tidak diingini lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Jadi ada apa? Nak tanya sikit nak tanya sikit. Ada apa tak, sebab kita ada cadangan, ada cadangan yang nak buat diskusi ni pada waktu malam, sebab waktu siang ni ada yang bekerja, waktu siang ni ada yang meeting dan sebagainya. Dan ramai yang meeting ke semua sebab kita ada 36 orang je sekarang ni. Asalnya yang daftar rasanya 90 lebih. Dan disebabkan kebanyakannya memang staff UTM sendirilah ya. Jadi ramai yang ada meeting dan sebagainya waktu. Jadi nak tanyalah pada semua, ada apa pandangan? Boleh tak kalau kita mungkin lepas ni kita tengok waktu malam, kalau ada ni mungkinlah kita mungkin anjakkan ataupun buat pada waktu malam. Sebab itu pun 1 jam je, tak lama sangat pun. Kalau ramai yang setuju waktu malam, mungkin kita akan buat waktu malam lah, sebab kesian sebab ramai yang tak dapat. Dan yang mana sikit-sikit yang tak boleh waktu malam tu, bolehlah tengok balik rakaman tu. Dan saya tengok dalam ni pun siang anak-anak dah mula PDPR, kena gabut sikit. Allah, sian ya. Anak-anak nak belajar lagi, mak ayah pula kena gabut nak siapkan anak-anak kan, PDPR bagai semua tu. Jadi nanti saya akan bincang dengan dengan urus dia, sebab anak-anak pun guna laptop bagai semua ya. Anak-anak bila malam anak-anak tak guna laptop ke handphone ke, dia senang sikit buat. Nanti kita tengok kita bincang dengan urus dia, macam mana nak waktu yang sesuai lah. Tengoklah insya-Allah waktu malam tu macam mana yang sesuai. Biasanya mungkin dalam 9 suku ke 10 suku itu. Saya risaulah sebab malam-malam dulu saya pernah buat malam. Orang kata, malam ni apalah Ustaz, malam nak bagi suami makan, bagi semua dah susah pula dia kata. Itu yang saya takut tu. Okeylah, apa-apa nanti saya bincang insya-Allah dengan pihak urus dia. Okay, baik. Terima kasih semua atas jawapan, atas feedback lah. Isyad pun lambat sikit. Mungkin 9 suku mungkin kita boleh mulalah. InsyaAllah. Pukul 9 saya takut saya tak sempat nanti. Pukul 9. InsyaAllah 9 suku macam tu lebih kurang. 9 suku hingga pukul 10 suku habislah. Okey, baik. So kita tengok kita nak belajar apa.
Terima kasih bagi semua yang bagi feedback. Kebanyakan rata-rata semua setujulah. Okey. Boleh nampak tak ni slide? Okay, kita dah habis ni test power. Kemudian kita dah masuk wanita. Okey, apa hukum wanita pergi belajar wanita atau hukum hakam darah wanita. Kita dah selesai minggu lepas. Kita dah selesai minggu lepas. Kemudian cuma saya nak tambah sikit je. Nak tambah sikit. Bagi lelaki kan, bagi lelaki walaupun saya kata tak wajib belajar kecuali bahagian yang ada kena mengena dengan dia wajib belajar kan. Tapi dia sendiri untuk belajar daripada A sampai Z dia tidaklah diwajibkan ke atas dia. Kalau nak belajar lagi bagus. Nak belajar lagi bagus supaya nanti senang dia nak mengajar anak dan isteri dia. Cuma kalau tak belajar bahagian-bahagian tertentu yang berkenaan dengan dia wajib belajar. Yang berkenaan dengan lelaki ni, terutama dalam hubungan suami isteri, dalam kes cerai, talak bagi semua tu kan. Tapi ada satu tanggungjawab pada suami ataupun pada ayah untuk memastikan, ini kewajipan si ayah ataupun si suami untuk memastikan isteri dan anak-anak pergi belajar. Isteri dan anak, ayah ataupun suami mesti memastikan isterinya belajar fiqh wanita. Tak boleh dia pun ambil sembilan wudhu. Awak tak belajar ke? Tak apalah. Okey, macam tu je. Tak boleh. Kalau perlu sediakan guru, kena sediakan guru. Kalau perlu bayar kelas. Bayar yuran kelas tu ataupun cari guru untuk anak dan isterinya kan. Tu kena. Wajib si ayah untuk ataupun suami untuk memastikan anak dan isterinya faham hukum hakam darah wanita. Supaya mereka ni dapat beribadah dengan sempurna. Itu adalah tanggungjawab juga. Tanggungjawab yang wajib dipikul oleh suami ataupun dan ayah lah. Bukan hanya mencari nafkah dan sebagainya semata-mata, tapi kewajipan tanggungjawab untuk memastikan anak-anak belajar ilmu fardu ain ni, isteri belajar ilmu fardu ain ni juga merupakan kewajipan untuk suami dan ayah juga. Baik. Kemudian kita dah masuk jenis-jenis darah yang keluar daripada faras wanita. Ada haid, ada nifas, ada istihadah, ada darah talq, darah keluar ketika sakit hampir bersalin. Maksudnya apa? Ketika sakit hampir bersalin, darah talq ni keluar. Kalau darah talq ni keluar 2 hari ataupun 3 hari sebelum bersalin, dia keluar darah talq. Tapi rasa sakit nak bersalin tak? Ada rasa-rasa nak bersalin ke tidak? Yang tu kena jumpa doktor. Doktor yang akan cek, doktor yang akan sahkan. Oh, ni belum buka lagi ni. Doktor kata kan, ni darah, mungkin darah kejap je kot keluar. Darah ni bukan darah nak bersalin. Ni bukan darah tanda nak bersalin. Mungkin seminggu sebelum bersalin keluarkan darah. Doktor darah apa ni? Saya nak bersalin ke? Kita cek, oh tak buka lagi. Bila tak buka lagi maksudnya belum lagi nak bersalin. Jadi bila belum lagi nak bersalin tu bukan darah talq. Bukan darah sakit nak bersalin. Dia darah talq ini darah memang dekat-dekat nak bersalin. Bukan keluar darah. Biasa orang perempuan tahulah, fahamlah kan. Jadi darah talq ini dihukumkan juga sebagai darah istihadah. Mungkin sehari ataupun 2 hari ataupun beberapa jam sebelum bersalin. Keluar darah talq. Darah talq wajib ketika itu orang perempuan, ibu yang mengandung tu dan nak melahirkan anak wajib melakukan ibadah, wajib melakukan solat lah. Wajib solat dengan kaedah yang kita dah sebutkan minggu lepas. Wajib solat seperti mana wanita istihadah solat, cara dia. Kemudian mengikut dia punya tahap kemampuannya. Kalau tak mampu solat berdiri, duduk kan. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Tapi kalau mampu, kenalah berdiri. Kalau mampu diri. Kalau mampu solat berdiri, tapi nak sujud tak boleh, sakit sangat nak sujud. Masa berdiri, Al-Fatihah. Baca surah semua berdiri. Rukuk, mampu tak rukuk?
mampu tapi sikit rukuk yang sikit tu. Tak boleh lah rukuk, tak rukuk kan. Ni kan, oh saya tak boleh nak rukuk terus solat daripada awal terus solat duduk. Tak boleh macam tu. Ya. Yang mana mampu berdiri dulu. Rukuk mampu tak rukuk? Boleh sikit condong sikit. Okey, rukuk sikit condong tu. Dapatlah rukuk tu. Kan? Kemudian i'tidal. Sujud boleh tak? Boleh sujud. Boleh. Kalau boleh sujud, sujud. Tapi kalau tak boleh sujud, time sujud tu lah duduk atas kursi ke kan. Time tu macam tu. Bukan ataupun duduk atas lantai boleh tapi nak sujud tak boleh. Duduk atas lantai dulu, sujud tahap nak sujud tu. Maksudnya tahap macam mana boleh sujud tu. Yang penting berlaku ataupun ada dia punya tanda sujud kita tu. Kalau tak boleh juga, tak boleh duduk atas lantai pun tak boleh. Barulah duduk atas kursi. Kan, solat berdiri, rukuk, i'tidal, lepas tu duduk tu atas kursi, buat tanda sujud, lepas tu bangun balik, tu tanda duduk antara duduk sujud. Kan, condong lagi, tanda sujud, lepas tu berdiri balik. Jangan duduk terus atas kursi. Tu tak jadilah tu. Kan, terus duduk atas kursi. Kecuali kalau dah rakaat kedua tu tak mampu dah nak bangun. Bangun tak boleh, tak jalan. Kan, tak boleh dah longgar dah semua. Ini kalau bangun kan memang jatuh terus kan. Jadi bolehlah duduk. Ikut tahap kemampuan masing-masing lah. Jadi kita dah bincang pasal haid, kita dah bincang pasal nifas. Daripada mana darah tu keluar. Daripada mana istihadah pula keluar. Istihadah ni darah penyakit yang keluar dari bahagian bawah rahim. Bawah rahim ni kira macam pangkal rahim lah. Cerita tu bahagian cervix. Kalau ikut kedoktoran dia, kalau ikut dia punya bahasa perubatan dia, bahasa kedoktoran dia cervix, pangkal rahim, di mana dia keluar disebabkan urat-urat yang rosak. Sebabkan penyakit ada ataupun disebabkan urat-urat yang rosak di dalam rahim, maka dia keluar melalui cervix ataupun pangkal rahim. Dia keluar di situ darah istihadah. Bila darah istihadah keluar, selain daripada hari-hari haid, selain daripada hari-hari nifas. Itu. Jadi kaedah-kaedah yang itu kena faham dulu. Maksudnya kena faham, kena mahir dulu. Haid ni macam mana, keluar daripada mana, waktu dia ada bila kan. Waktu tertentu kan. Atas tujuan kesihatan. Nifas lah macam mana, keluar darah daripada dalam rahim, keluar darah selepas kosongnya rahim dari kandungan, sama ada kandungan tersebut disebabkan bersalin ataupun keguguran. Itu kena faham. Kena mahir betul-betul. Tak apa, dia punya definisi-definisi ni. Istihadah pula darah yang keluar daripada bawah rahim. Maksudnya rahim yang bahagian bawah je. Maksudnya bahagian pangkal rahim lah. Disebabkan penyakit ataupun perosakan urat di dalam rahim. Kan? Siapa yang mengalami darah istihadah ataupun darah keluar, sentiasa keluar, dah sebulan dah ni, dah 2 bulan dah pula keluar darah, tolong jumpa doktor. Itu tak normal. Biasanya itu tak normal. Bukan saya kata wanita tu tak normal. Tak. Kaedah ataupun keluar kitaran haid tu tak normal. Bukannya tak normal tu gila ke tu, tak. Kan macam tu. Kitaran tu tak normal. Bila berlaku selalu 7 hari. Tapi kenapa kali ni keluar sampai sebulan, 2 bulan? Jadi yang itu kemungkinan takut ada penyakit lain. Jadi kena jumpa pakar untuk cek. Boleh jadi kemungkinan ada ketumbuhan, kemungkinan ada kanser, kemungkinan ada masalah gangguan gangguan dalam rahim dan sebagainya. Ada rahim, dinding rahim bengkak lah, macam-macam lah pendarahan dan sebagainya. Baik. Jadi ada yang bertanya, tentang penggunaan ubat hormon. Kan, penggunaan ubat hormon. Saya tak nak tegang awal penggunaan ubat hormon ni. Nanti kita cakap sikit lah. Cakap sikit. Tapi saya tak boleh lah nak memberi jawapan secara umum untuk semua yang mengalami. Tak boleh. Dia kena ikut case by case. Dia kena ikut situasi orang tu sendiri macam mana. Cumanya saya ada sikit penerangan tentang bagi siapa yang menggunakan pil hormon untuk apa-apa tujuan.
sama ada perubatan, sama ada dia mengalami masalah darahan ke, ataupun ada pertumbuhan ke, ataupun ada ni, nanti kita akan terangkan sikit kat ujung nanti. Sebab ramai yang bertanya kan, ramai yang nak tahu. Tapi ada benda yang kena pastikan. Ada benda yang penting dari sudut perubatan dekat situ. Apa? Nanti kita bincang. So kita nak belajar lagi. Darah tolak pun kita dah tahu macam mana dia keluar, macam mana definisi dia, sangat-sangat penting. Itu antara kaedah yang kita kena, kaedah-kaedah yang kita kena mahir supaya kita dapat membantu kita untuk membezakan darah-darah yang keluar lah. Okey, so hari ni masih lagi dalam mukadimah, kita nak bincang tentang cecair. Cecair ataupun lendiran, ataupun orang kata lembapan, ataupun boleh kata lelehan. Macam-macam bahasa keluar kan. Yang keluar daripada faraj selain daripada darah. Okey. Yang keluar daripada kemaluan wanita selain daripada darah, kita ada yang pertama sekali air mani. Okey, alhamdulillah dah sampai kitab pada semua yang order. Boleh juga tengok kitab, tak ada masalah. Kalau ada yang tak dapat lagi kitab, tolong bagi tahu, tolong maklumkan pada urus dia. Siapa lagi yang tak dapat lagi kitab, tak sampai lagi kitab pada tangan dia lah. Okey, baik. Jadi air mani, kita cerita tentang wanita. Kita tak cerita tentang lelaki. Kita cerita tentang wanita dalam diskusi ni. Jadi boleh jadi air mani wanita ni dia beza sikit dengan air mani lelaki. Kan? Dia macam tu. Okey. Jadi air mani. Okey. Jadi ada 4 jenis cecair ataupun 4 jenis lendiran yang keluar daripada faraj wanita. Kita ada air mani, kita ada mazi, wadi dan lendiran faraj ataupun keputihan, termasuk juga keputihan lah. Okey, pertama sekali air mani. Air mani. Apa itu air mani? Macam mana air mani tu? Supaya kita boleh kenal pasti air mani ni. Macam mana keluar dia, apa bentuk rupa paras dia, kan? Macam mana dia punya sifat dia, supaya kita boleh berjaga-jaga. Takut-takut nanti kita tak tahu tu air mani. Padahal itu air mani. Tapi hukum dia berbeza dengan air mazi, air wadi, lendiran faraj dan sebagainya. Okey. Jadi air mani adalah air mani wanita, dia cair dan dia warna jernih kekuningan. Dia satu lendiran yang berwarna jernih kekuningan. Air mani lelaki lain. Air mani lelaki dia warna putih. Tapi air mani perempuan ni warnanya jernih kekuningan. Dan kadang-kadang dia warna putih. Dia boleh jadi juga warna putih. Bila? Kalau dia pekat. Kalau pekat, dia warna putih. Okey. Kemudian bila dia keluar, itu sifat rupa paras dia macam itu lebih kurang. Bila dia keluar, air mani wanita ni dia keluar sama juga ketika macam mana air mani lelaki juga. Air mani perempuan ni dia keluar ketika mana dia melepaskan rasa syahwat dia. Dia berada di kemuncak syahwat. Jadi bila berada di kemuncak syahwat, dia rasa terlalu syahwat, dan setelah keluar air itu dia rasa puas. Dan air itu keluar secara memancut. Mungkin tak memancut keluar, tapi terasa dia satu pancutan di dalam faraj wanita tu. Terasa macam ada satu pancutan, satu kepuasan keluar. Sekali lepas nafsu tu, lepas rasa syahwat tu, terus keluar itu. Mungkin kat dalam bahagian dalam. Tapi orang lelaki bukanlah bahagian dalam, orang lelaki tu panjang keluar kan, tu keluar air tu. Tapi orang perempuan mungkin dekat dalam kan, dan dia daripada dalam tu dah terpancuk kat dalam tu, dia meleleh ke bawah kan, ke faraj, ke zahir faraj telah, muka faraj tu. Kemudian air mani ni dia ada bau dia. Jadi sama juga dengan air mani lelaki. Bila mana air mani tu masih lagi cair, masih baru, masih cair,
tak kering lagi, air mani tu bau macam mayang kurma. Okay? Bau macam mayang kurma ataupun bau macam tepung yang diuli. Tu. Tu kalau air mani tu masih basah. Macam mana bau mayang kurma tu? Contoh kan, tanya macam mana bau mayang kurma tu? Bau mayang kurma ni dia lebih kurang macam bau mayang pokok pinang. Siapa ada tanam pokok pinang kat rumah dia? Ataupun kat pejabat dia banyak pokok pinang. Saya dulu kat sekolah dia, kat sekolah saya ada pokok pinang. Dia tanam apa? Kalau pintu masuk tu, kiri kanan tu pokok pinang je sampai atas. Dia masuk ke atas kan, sekolah kan. Jalan-jalan masuk, pintu masuk tu. Jalan tar kan. Sampai ke atas, kiri kanan pokok pinang, kiri kanan pokok pinang. Jadi saya biasa lalu kat pokok pinang tu nak pergi Dewan kan. Lalulah tepi pokok pinang tu. Jadi bila lalu tepi pokok pinang tu bau macam bau air mani. Siapa pula yang buang air mani kat sini? Kan? Dia kata rasa macam, biar betul kan? Takkan ada orang buang air mani kat sini. Jadi bila belajar, rupanya air mani kalau ketika basah, bau dia macam bau mayang kurma. Jadi saya kiaskanlah mayang kurma tu lebih kurang macam mayang pinang sebab saya pernah bau mayang pinang tu. Mayang ni macam apa? Dia bau berbunga. Tu. Dia belum jadi buah lagi. Tapi bau nak berbunga, nak berputih kan. Tu. Mayang lah tu. Jadi bau dia macam itu. Tapi kalau kering, bau dia macam bau putih telur. Kalau kering air mani lelaki ke perempuan ke, bau dia macam bau putih telur. Tu. Okey. Jadi air mani ni dia keluar dengan kepuasan. Kalau keluar air tu rasa puas. Tu air mani lah tu. Jangan duk fikir pula rasa syahwat tu puas. Tu air mani. Bukan duk fikir bila syahwat puas ataupun rasa air tu memancut keluar, rasa puas. Lepas tu pergi apa pula? Kata bukan air mani kot. Dah anggap bukan air mani pula. Tak boleh macam tu jadi bila ada sifat-sifat dia tu, ada tanda-tanda macam itu adalah air mani. Kadang-kadang ada orang perempuan pun mengalami mimpi ihtilam, kan, mimpi yang mendatangkan syahwat sehingga keluar basah, kan, keluar air mani. Kalau lepas mimpi itu jaga tengok dekat Zahir Faraj tu ada, kan. Kadang dalam mimpi tu terasa ada macam rasa kita memancut, rasa air memancut dan rasa kepuasan. Itu pun antara tanda-tanda air mani. Jadi apa hukum dia bila orang keluar air mani? Laki ke perempuan ke, kalau keluar air mani hukum dia apa? Air mani itu sendiri hukum dia adalah suci. Dia tak najis. Air mani itu tak najis, dia suci. Kenapa air mani ni dikira suci? Ada tak jawapan? Kenapa air mani tak najis? Ataupun ada yang kata air mani najis. Sebab mungkin ada juga pendapat-pendapat yang kata air mani najis. Sebab dalam mazhab Syafi'i sendiri ada juga pendapat yang mengatakan air mani wanita najis. Air mani lelaki confirm tak najis. Air mani wanita ada pendapat yang kata najis. Tapi pendapat yang kuat di sisi mazhab Syafi'i, air mani wanita pun tidak najis. Sebab apa? Sebab apa tak najis? Tu. Sebab kita ni asal daripada air mani. Kalau air mani tu najis, bermakna kita pun najis. Itu. Bagus Cik Izham. Sebab kita asal daripada air mani. Sebab tu suci. Mani kalau najis, manusia tercipta dari najis lah. Tu. Puan Siti Hanifah. Okay? Jadi kita ni, kalau siapa kata air mani tu najis, maksud kita pun najis lah. Parah. Okey, ada yang tanya syahwat tu apa?
Syahwat ni adalah berkeinginan. Syahwat ni bagi siapa mungkin yang yang masih lagi muda-muda, yang tak tahu pasal syahwat, pasal apa. Syahwat ni adalah macam rasa satu rangsangan, dari rangsangan untuk berkeinginan pada lelaki. Macam itulah lebih kurang. Kan? Bila terlalu seronok bersama lelaki tu, dia datang syahwat. Itulah nama dia, macam nafsu, syahwat, panggil macam itulah. Okay? Jadi termasuk juga air mani ni keluar bukan semata-mata berhubungan suami isteri saja, ataupun mimpi saja, mimpi benda-benda yang berhubungan dengan lelaki, kan. Sampai rasa kepuasan. Rasa kepuasan syahwat tu macam kepuasan. Rasa kepuasan tu bukan itu saja keluar air mani. Boleh jadi juga air mani ni keluar dengan tangan sendiri. Dia sendiri yang mengeluarkan air mani. Dia sendiri yang merangsang syahwat dia. Dia sendiri yang merangsang dengan menyentuh kemaluan dia dan sebagainya tu. Jadi kalau walaupun benda tu memang haram lah, memang tidak dibolehkan, haram. Tetapi kalau keluar, maksudnya kalau dia merangsang dia punya kemaluan sehingga rasa satu kepuasan, keluar air, itu juga dikira air mani. Jadi bila macam itu, kena tengok hukum air mani. Hukum orang yang keluar air mani. Bila keluar air mani, apa hukum dia? Wajib mandi. Mandi wajib. Mandi wajib. Sebab dia keluar air mani, mandi wajib. Bukan semata-mata keluar air mani sebab kepuasan bersama suami saja, kan? Bukan. Keluar wajib mandi. Bila keluar air mani, hatta orang berzina pun sekali, kan? Berzina sekali pun dia wajib mandi. Ni kalau orang yang berzina tu tak kisahlah dia keluar mani ke tak. Memang benda tu masuk dalam kemaluan dia, maka wajib mandi, wajiblah dimandi. Bukan sebab air mani saja pun, kan. Tapi disebabkan persetubuhan tu mewajibkan seorang wanita mandi, seorang lelaki pun wajib mandi sebab persetubuhan. Tapi kita nak cerita kat sini adalah air mani. Sama ada air mani itu keluar sendiri, air mani itu keluar dengan tangan ke, ataupun air mani itu keluar dengan pandangan. Pandang ataupun tengok benda yang merangsang syahwat, benda yang merangsang syahwat sehingga rasa kepuasan, tiba keluar. Tak usik pun kemaluan. Kita tak merangsang pun, tapi kita melihat. Sebab ada juga orang yang hanya dengan mata saja dia melihat, mungkin melihat benda-benda yang terlalu terangsang, maka keluar air mani. Memang ada. Hukum dia sama juga. Wajib dia mandi, tapi benda itu sepatutnya kena tundukkan pandangan. Macam itulah. Jadi tidak najis mengikut pendapat ulama dalam mazhab, tetapi sekiranya air mani wanita tersebut ataupun air mani lelaki sama juga bercampur dengan air mazi. Kalau macam biasa hubungan suami isteri, kan, ada dirangsang awal-awal sebelum berhubungan dan sebagainya, keluar air mazi, kan. Sikit lagi kita cerita air mazi tu apa. Jadi keluar air mazi, kemudian ataupun dia merangsang sendiri, merangsang awal-awal tu keluar air mazi, tak kisahlah. Yang penting kalau keluar air mazi dulu, lepas tu baru keluar air mani, maka air mani tu telah bercampur dengan air mazi. Maka air mani tersebut ternajis, menjadi najis. Dia dah tercampur dengan najis, maka dia najis sekali. Dia ternajis sekali. Kalau kena kat pakaian, tak boleh buat solat. Tapi kalau air mani semata-mata kena pakaian, boleh lagi buat solat. Tapi seeloknya basuhlah, kan. Tapi dia masih lagi boleh buat solat kalau air mani semata-mata. Tapi kalau bercampur dengan air mazi, tak boleh buat solat. Okey? Sebab air mazi hukum dia najis. Okey, baik. Yang kedua, kita boleh faham air mani. Kita settle kat situ air mani sampai situ. Okey, air mazi pula. Air mazi ni yang macam mana? Sampai dikatakan najis tu. Okey, air mazi, kita tengok sifat air mazi. Air mazi ni adalah cecair yang keluar, cecair warna. Kita tengok sifat dia dulu. Cair ni macam mana? Dia warna dia jernih. Warna jernih, tapi dia macam bertali.
Dia keluar tu macam bertali. Dia keluar tu macam apa? Melekit-lekit sikit. Keluar melekit, bertali. Dia jernih-jernih. Keluar dia macam kadang-kadang tak sedar pun dia keluar. Tiba keluar. Okay? Kenapa dia keluar? Kenapa air ni keluar? Adakah ini keputihan? Bukan. Keputihan dia lain. Air mazi dia lain. Sifat mungkin macam-macam nak sama. Tapi air mazi ada sebab dia keluar. Keputihan dia tak ada sebab. Dia ada sebab lain lah. Okey. Air mazi ni kenapa dia keluar? Sebab dia air mazi ni keluar bila mana syahwat dirangsang. Okay? Bila mana syahwat dirangsang, okay? Tapi tidak sampai ke kemuncak syahwat. Okay? Bila mana nafsu dirangsang, contoh, senang cerita lah contoh. Tengok cerita, ada feeling-feeling sikit, romantik sikit kan. Romantik sikit, tiba-tiba rasa basah dekat bawah. Tak sedar pun dia keluar. Tiba-tiba rasa basah. Tengok-tengok, warna dia jernih. Tapi dia macam melekit sikit. Macam bertali sikit. Apa tu kan? Air tu. Tali. Kalau kita letak kat tangan kita tu macam bertali. Melekit sikit. Itu antara sifat-sifat air mazi. Ataupun contohnya, kan, contohlah, jalan-jalan kat shopping mall, tiba nampak Zul Arifin. Contohlah kan, Zul Arifin. Zul Arifin dah lah tak kahwin lagi. Nak tangkap gambar lah. Abang nak tangkap gambar bang. Tangkap gambar. Dia excited sampai dia tak sedar syahwat dia tu terangsang. Tiba-tiba dia rasa basah. Kat bawah. Kat kemaluan lah rasa basah. Kan, suara dalam pun basah. Contoh kan. Jadi bila dia check, rupanya ada macam warna jernih, cecair warna jernih, melekit sikit. Itu adalah air mazi. Dia keluar, kadang-kadang kita tak sedar pun dia keluar. Itu keluar. Kan, sebab apa? Ada berlaku rangsangan syahwat. Kan? Ada juga berlaku bila mana hubungan suami isteri, masa awal-awal nak hubungan suami isteri pun sama juga. Kan? Ataupun orang perempuan mungkinlah yang baru kahwin, contoh kan, baru kahwin dengan suami, awal-awal tu mungkin selalu keluar air mazi. Pegang tangan sikit, keluar air mazi contohlah kan. Sebab terasa rangsangan tu. Tapi bukanlah rasa kepuasan syahwat. Puas, rasa puas, rasa keluar, hilang syahwat tu tak. Dia rasa macam ada syahwat, tapi dia bukan rasa kepuasan. Itu air mazi yang keluar tu. Apa hukum air mazi bila keluar? Keluar, hukum air mazi tu adalah najis. Najis. Jadi bila najis, tak boleh bawa solat. Kalau kena pada pakaian tu tak boleh bawa solat. Kalau kena dekat dekat tubuh badan kita, wajib bersihkan. Basuh wajib bersihkan. Kalau kena pada pakaian, wajib cuci pakaian tersebut, kan, hilangkan air mazi. Kemudian kalau air mazi ni keluar, dia taklah sampai mewajibkan mandi wajib. Dia tak wajib mandi wajib. Kalau keluar mazi, wajib basuh je. Basuh. Kemudian kalau nak solat, ambil wuduk, solat. Dia tidak mewajibkan mandi. Maksud tak perlu mandi lah. Kalau air mani keluar, wajib mandi. Tapi kalau air mazi keluar, tak perlu mandi. Tak perlu mandi. Antara hikmah kenapa air mani keluar wajib mandi. Kalau air mani keluar, wajib mandi wajib. Kenapa? Sebab bila keluar air mani ni, badan kita terasa macam lemah. Rasa letih, rasa lemah. Ini antara hikmahnya. Bila kita mandi wajib, dia akan menyegarkan balik tubuh badan kita untuk beribadah. Okey, baik. Kemudian air wadi. Air wadi ni adalah air cecair yang warna dia sedikit keruh. Warna dia kekeruhan sikit. Warna kekeruhan, tapi dia pekat lah. Dia rasa macam tebal sikit. Bila dia keluar, dia ada waktu dia. Bila dia keluar ada dua keadaan. Yang pertama, selepas buang air kecil. Dia keluar lepas buang air lah. Senang cerita. Lepas buang air, hujung-hujung tu rasa macam lain sikit. Kalau rasa air kencing tu lain, tiba-tiba hujung-hujung tu dia lain. Teran-teran sikit, dia lain sikit. Itu air wadi. Dia keruh-keruh sikit.
mungkin tak dapat nak tengok lah kan warna dia apa semua. Tapi terasa air tu lain sikit. Kalau rasa dengan tangan tu air tu lain sikit, itu adalah air wadi. Ataupun air wadi ni keluar ketika kita angkat benda berat. Angkat benda berat tiba basah kan. Ataupun dia keluar ketika penat sangat. Rasa penat sangat kan. Kerja angkat batu. Contohlah. Kerja memang berat sikit kerja hari tu. Tiba basah kan. Basah. Ataupun tidur basah. Tidur sebab penat kan basah. Keluar air wadi lah tu. Air wadi ni sama hukum dengan air mazi. Sama hukum dengan air mazi. Sifat dia macam tadi, bukan sifat air mazi, sifat dia lain. Tapi sifat dia kekuruhan kan. Dia keluar ada time dia keluar kalau kita letih sangat ataupun lepas buang air dia keluar air wadi. Tapi hukum dia wajib basuh. Kalau kena pada pakaian air wadi ni, kena pada pakaian tu tak boleh bawa solat. Sebab dia najis. Air wadi pun najis juga, wajib basuh. Tetapi wajib mandi tak bagi orang yang keluar wadi? Tak wajib mandi. Orang keluar air wadi tak wajib mandi. Hanya air mani je wajib mandi. Okey. Selesai air wadi. Mani selesai, mazi selesai, air wadi selesai. Boleh nampak okey. Dan yang terakhir, yang inilah berlaku permasalahan yang kadang-kadang merumitkan orang wanita, iaitu permasalahan keputihan atau lendiran faraj atau lembapan faraj atau lelehan faraj. Macam-macam bahasa nak keluar. Kan? Ada yang kata keputihan, ada yang kata kekuningan, kekeruhan dan sebagainya lah. Okey, baik. Jadi keputihan. Ingat tak dulu kita pernah tanya satu soalan masa kita test power tu. Ada satu soalan masa kita test power tu, kalau misal kata time dalam solat, maksudnya perempuan ni suci lah, perempuan ni suci, tapi dalam solat tiba-tiba dia rasa macam ada something keluar daripada faraj dia. Ada rasa macam keluar sesuatu. Adakah apa hukum solat dia? Senang cerita kan. Apa hukum solat dia? Adakah solat dia boleh diteruskan dan sah, ataupun solat tersebut perlu diberhentikan dan dia perlu melihat cek balik, kemudian kena basuh kalau perlu basuh, dan ambil wuduk balik. Itu kita nak tengok hari ni. Okey, baik. Okey. Jadi lendiran faraj. Okey, apa maksud lendiran ni? Lendiran faraj ataupun keputihan ni apa maksud dia? Lendiran ni adalah lendiran faraj ni ataupun keputihan ni maksud dia lendiran yang keluar ketika waktu suci daripada haid dan waktu suci daripada nifas. Dia keluar, lendiran ni keluar waktu suci. Dia tak keluar waktu haid. Dia keluar waktu suci, kemudian warna dia, lendiran ni macam-macam lah. Dari segi warna kejap lagi kita cakap. Tapi lendiran ni dia ada yang sikit, ada yang banyak. Ada yang berbau, ada yang tidak berbau. Dan ada yang kalau warna dia ada warna putih, ada warna jernih, ada warna kekuningan sikit ataupun kuning muda macam tu. Okey, saya nak bagi sedikit ni sebab ini benda ni termasuk juga dalam bahagian perubatan. Sebab ni keputihan ni pertama dia keluar ketika wanita tu suci daripada haid, maksudnya waktu suci lah, ataupun suci daripada nifas. Waktu suci daripada nifas, keputihan akan keluar ataupun lendiran faraj akan keluar. Sama ada dia berwarna putih, warna jernih, warna kuningan sikit, atau warna kuning, ataupun warna kelabu, ada warna hijau, macam-macam warna kan, coklat dan sebagainya. Ada juga keputihan yang berwarna darah sikit, ada juga macam itu. Okey. Jadi keputihan yang keluar ketika suci ni, daripada sudut perubatan, pertama sekali, kalau keputihan itu keluar dalam warna jernih ataupun warna putih ataupun warna sedikit kuning, macam kuning muda lah dia
lebih kurang macam itu, dan tak ada bau. Yang ini normal. Yang ini normal bagi orang wanita keluar antara warna-warna ni. Apa tujuan dia? Apa sebab dia keluar keputihan ni? Sebab keputihan ini adalah satu proses yang mana ianya untuk tujuan kesihatan. Sebab ia membantu untuk melindungi vagina, maksudnya saluran faraj, melindungi saluran faraj atau vagina daripada bakteria-bakteria ataupun benda-benda yang tak baiklah. Sebab tu ada lendiran. Kalau ikutkan orang perempuan ni sentiasa ada lendiran. Kalau kering faraj itu agak bahaya sebenarnya. Kalau kering memang kering je, tak ada lendiran. Sebenarnya ada lendiran tapi dia tak keluarlah. Dekat keliling saluran faraj wanita tu ada lendiran yang menjaga faraj daripada bakteria-bakteria yang tak baiklah. Semuanya kalau misal kata lendiran tu berbau, jenis berbau, ataupun lendiran tu macam warna kuning sangat, warna kuning betul, warna hijau, warna kelabu ataupun warna coklat, kan? Itu ataupun warna-warna darah ni, itu sebenarnya ada sedikit gangguan masalah kesihatan. Dan berubah warna keputihan ni juga adalah menandakan wanita tu menandakan tahap kesihatan wanita. Tu. Jadi keputihan ni kalau terlalu sangat, kalau terlalu teruk, kena jumpa doktor lah. Kena cek, jumpa doktor, takut apa-apa yang ni tak elok pula kan. Jadi kena jumpa doktor, mungkin ada doktor punya cadangan ataupun rawatan daripada doktor sendiri. Elok, Puan Norani tanya, elok ke guna feminin wash walaupun lendiran tu tidak berbau? Yang itu kena tanya bahagian kedoktoran lah. Saya tak pandai lah pun boleh ke tak guna ke, selamat ke tidak ke kan. Wallahu alam. Itu kena rujuk pakar lah bahagian perubatan. Okey. Itu sedikit cerita tentang lendiran, apa tujuan dia, apa fungsi dia. Okey. Dia untuk singkirkan bakteria-bakteria dan sel-sel mati dan sebagainya lah. Dan mencegah jangkitan dan menjaga organ dalaman wanita. Itu sangat baik sebenarnya. Kecuali kalau yang masalah kesihatan, kalau selain daripada warna jernih, putih, warna kekuningan sikit tu, selain daripada itu mungkin ada masalah-masalah kesihatan yang mungkin ada yang kronik, ada yang tak kronik lah. Kalau terlalu kronik, maksudnya terlalu keputihan tu terlalu banyak dan berbau, ataupun ketul-ketul dan sebagainya, itu perlu dapatkan rawatan. Okey, baik. Okey, keputihan ni dia ada keputihan yang terhasil daripada faraj, saluran faraj, vagina, dan ada juga keputihan yang terhasil daripada cervix, daripada pangkal rahim. Okay, jadi yang ini penting sangat. Dan ada juga keputihan yang keluar daripada luar faraj. So ada 3 bahagian. Daripada pangkal rahim ataupun cervix, maksudnya rahim lah. Rahim yang sebenar tu bukan, rahim sebenar tu uterus ke atas. Uterus dekat ujung, tempat keluar darah haid. Ada dinding rahim dan sebagainya. Bawah sikit adalah cervix, pangkal rahim. Jadi biasanya keputihan keluar daripada pangkal rahim, dan ada keputihan tertentu keluar pangkal rahim, dan ada keputihan jenis-jenis keputihan yang keluar daripada dinding rahim, daripada dinding faraj, saluran faraj. Dan ada juga keputihan yang keluar mungkin daripada luar faraj. Luar faraj tu maksudnya bukan dalam bukan dalam vagina lah. Okey. So kita tengok satu persatu. Satu persatu. So kita dah tahu dah lendiran faraj dan sebagainya semua. So kita nak tengok pula apa hukum dia. Okey, kita nak tengok hukum dia. Hukum lembapan faraj ataupun keputihan. Dia ada 3 hukum. Ada 3 hukum yang kita kena kenal pasti.
Pertama sekali hukum dia suci dan tak batal wuduk. Okay? Keputihan tu kalau keluar dia suci. Lepas tu dia tak batal wuduk. Keputihan macam ni boleh terus solat. Maksudnya tak perlu nak ambil wuduk balik, tak perlu nak basuh, terus solat. Ataupun masa dalam solat keluar keputihan macam ini, jadi teruskan solat. Tak perlu berhenti. Sebab dia suci dan tak batal wuduk. Bila? Bila mana keputihan ni keluar daripada zahir faraj. Daripada luaran faraj. Luar faraj ni macam mana nak tahu? Kalau misal kata seorang wanita duduk bercangkung. Duduk cangkung. Orang wanita duduk cangkung. Jadi apa yang terzahir daripada masa duduk cangkung tu ataupun duduk atas tumit, yang zahir itu adalah faraj. Zahir faraj. Kalau seorang wanita berdiri, itu bukan zahir faraj. Berdiri dan nampak apa yang tak nampak tu bukan zahir faraj. Dia kena cangkung, kena duduk atas tumit ke cangkung tu, barulah terzahir bahagian zahir faraj. Bahagian yang terzahir, yang terkelihatan daripada faraj. Jadi kalau misal kata keluar cecair ataupun lendiran tersebut daripada luar faraj tu, daripada bahagian itu, maka itu adalah keputihan yang itu suci dan tak batal wuduk. Suci dan tak batal wuduk. Contohnya kan hukum ni dia mengambil hukum seperti peluh, seperti air peluh. Air peluh suci dan tak batal wuduk. Jadi kalau kita kenal pasti ataupun kita rasa dia bukan keluar daripada dalam faraj, dia keluar daripada luar faraj sahaja, maka ianya suci dan tak batal wuduk. Okey. Itu pertama. Sabar dulu. Saya tahu banyak kemusykilan tu kan. Duk mikir apa kan. Mana pun nak tahu. Rasanya semua keputihan semua keluar daripada luar faraj, tak? Itu kan. Itu orang mobile rasanya. Rasa pun keluar tangan dalam, tiba-tiba dah tahu ada je kat luar dekat panty liner ke, dekat ni kan toilet wanita tu, ataupun tiba keluar dah. Mana tahu dia tangan dalam. Jadi semua suci dan tak patut lah Ustaz. Tak boleh lah macam tu. Okay? Kita tengok yang kedua. Hukum kedua, keputihan tu suci tapi batal wuduk. Dia suci tapi batal wuduk. Bila batal wuduk ni maksudnya apa? Keputihan tu mesti keluar tangan dalam. Senang cerita, bila mana keputihan tu keluar daripada dalam, daripada bahagian dalam, maksudnya dalam tu saluran faraj lah. Kalau keputihan tu keluar daripada bahagian dalam, di mana bahagian macam mana? Bahagian dalam sikit, di mana zakar lelaki sederhana boleh sampai ke bahagian tu. Zakar lelaki sederhana panjang boleh sampai ke bahagian tersebut. Itu ibarat kitab. Maksudnya kitab memang tulis macam itu. Saya bukan sebut benda yang tak elok. Tak, memang ibarat kitab macam itu. Kalau lendiran tu keluar daripada bahagian dalam faraj, di mana bahagian tu zakar boleh sampai. Zakar lelaki yang sederhana panjang boleh sampai ke bahagian tu, maka kalau lendiran keluar daripada bahagian-bahagian itu, maka lendiran tersebut masih suci. Walaupun kesucian ni ada perbahasan sikit, tapi senang cerita dia masih suci. Lendiran tu suci, tak najis. Maksud suci tu tak najis lah. Tetapi batal wuduk sebab dia keluar tangan dalam. Dia keluar tangan dalam. Walaupun dalam tu tak dalam sangat, tapi dia tetap batal wuduk. Tapi dia suci. Bermaksud kalau keluar keputihan tu, kemudian terkena seluar dalam. Contoh, terkena pakaian dalam, tak perlu basuh sebab dia suci. Tapi kena ulang wuduk saja. Kena ambil wuduk, lepas tu solat. Tetapi seeloknya basuhlah. Itu je. Seeloknya basuhlah. Semacam kita pun rasa macam tak seronok pula kan nak solat macam itu kan. Okey, baik. Itu ambil dulu. Sabar dulu.
Sabar, banyak 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 persoalan tu kan. Sabar. Mana pula nak nak tahu Ustaz dia keluatan dalam tu dalam macam mana? Manalah saya tahu kan. Sabar dulu Yang ketiga. Sorry. Bila mana kita bercakap saluran faraj, maksudnya yang mana bahagian tu zakar lelaki sederhana sepanjang boleh sampai ke bahagian tersebut, bermaksud biasanya vagina lah. Biasanya biasanya kita boleh anggap dia keluar daripada bahagian dinding vagina. Okay. Dia ingat tak kita punya lakaran itu? Dia vagina ni terletak di bawah cervix. Okay. Sekarang dah tak nampak pula. Dapat sikit. Mana? Ingat tak hari tu kita ada lukis? Ni kan. Hari tu kita lukis ni kan. Jadi ini rahim dalam rahim yang anak mengandung anak tu kat dalam ni lah kan. Okey. Ni dalam setelah perubatan panggil uterus. Okey, ni dinding uterus. Okay, sorry. Lepas bawah ni dinding rahim, ni rahim yang bahagian ujung rahim, bahagian rahim yang dalam. Kemudian bawah rahim ni dia dipanggil cervix, pangkal rahim. Okey. Tu dipanggil cervix, pangkal rahim. Jadi bawah cervix sehingga ke bawah cervix ni bawah daripada cervix pangkal rahim ni, ini kanser yang berlaku, kanser bahagian semua tu kat sini kat dekat bahagian cervix. Cervix macam itulah lebih kurang Jadi ini adalah vagina, saluran faraj. Okey, kalau melakukan hubungan kelamin daripada faraj tu sampai ke sinilah. Jadi ini ada keputihan-keputihan yang keluar daripada dinding ni. Okay. Ada juga keputihan yang keluar daripada dalam cervix. Ada keputihan yang keluar daripada dinding faraj ataupun vagina ni. Okay. Untuk apa? Menjaga vagina daripada dijangkiti kuman ataupun bakteria ataupun sel mati. Okay. Jadi kalau kita nak katakan hukum keluar tadi yang suci, kemudian tapi batal wuduk, biasanya yang keluar daripada saluran faraj, vagina ni. Okay, yang keluar ni. Sebab cervix ni zakar lelaki takkan sampai kat kawasan ni. Okay, kawasan cervix zakar lelaki dia takkan sampai kat situ. Dia sampai kat vagina je. Okay. Jadi ada keputihan yang keluar daripada sini, maka suci dan batal, tetapi batal wuduk. Hukum yang ketiga, ianya najis dan batal wuduk. Bukan sekadar batal wuduk. Sebab apa batal wuduk? Sebab dia keluar tang dalam. Tapi dia juga najis. Maksudnya dia betul bukan suci. Bila mana keputihan ataupun lendiran tersebut keluar daripada bahagian yang zakar lelaki sederhana panjang tak boleh sampai ke bahagian tersebut. Jadi bila mana kita cerita tentang bahagian yang tak boleh sampai, zakar lelaki tak boleh sampai ke bahagian tu lebih kepada bahagian cervix. Lebih kepada bahagian cervix, iaitu pangkal rahim. Jadi pangkal rahim ini juga mengeluarkan keputihan. Jadi keputihan yang dikeluarkan oleh pangkal rahim ini dianggap najis dan tidak najis dan membatalkan wuduk. Antara keputihan yang keluar daripada cervix ni termasuklah keputihan yang keluar warna jernih. Warna jernih yang bertali selepas orang perempuan selalu habis haid. Orang perempuan selalu habis haid dia keluar keputihan jernih macam putih telur.
kan? Itu antara keputihan yang dikeluarkan oleh cervix. Okay. Tu. Jadi bila mana keputihan macam itu, lendiran faraj yang keluar warna dia macam warna mazi, melekit pun macam melekit mazi tapi bertali panjang-panjang, tarik tak putus-putus, tarik tak putus-putus. Okey. Itu tanda perempuan tu memang suci lah. Dan itu adalah masa yang sesuai untuk berhubungan suami isteri untuk dapatkan zuriat. Mudah untuk wanita hamil. Mudah untuk wanita hamil ketika itu kalau berhubungan suami isteri. Sebab masa tu telur wanita dikeluarkan untuk bersenyawa dengan sperma. Minta maaf lah macam doktor pula rasanya kan. Ini bukan doktor ni dah. Ni lebih kurang macam itulah cerita dia. Cerita-cerita kedai kopi dia macam itulah lebih kurang. Okay? Jadi lendiran-lendiran yang keluar daripada cervix ni ataupun bahagian yang mana zakar lelaki sedana panjang tak boleh sampai ke bahagian tu, semuanya dikira najis dan membatalkan wudu. Okey. Faham situ ya? Okey. Jam. Saya kembali balik pada ini. Okey. Jadi yang itu nak faham dulu. Yang itu nak faham dulu, nak kena setkan dulu kefahaman dekat situ. Cuma persoalan dia, kalau misal kata kita tak rasa ataupun tak tahu ataupun macam tak pasti dia keluar daripada dalam ke daripada luar faraj, keluar daripada zahir faraj ke daripada dalam faraj. Jadi bila tak pasti, kalau tak pasti dia ikut hukum asal. Hukum asalnya adalah suci dan tidak batal wudu. Mucaku tu. Itu hukum asal. Keputihan tu suci dan tidak batal wudu. Tapi kita punya perubatan hari ini mungkin sedikit membantu untuk kita kenal pasti daripada mana ia keluar. Jadi rajin-rajinlah tengok dekat Google tu kan. Tengok apa kata doktor daripada mana. Lain tak cantik. Lain tak kuat ke? Rajin-rajinlah tengok, search, nak tahu keputihan macam mana keluar daripada bahagian mana. Okay. Mungkin keputihan yang ini keluar daripada bahagian ini, mungkin keputihan yang itu keluar daripada bahagian itu. Jadi hukum kita dah tahu dah. Kalau keluar daripada bahagian ni, batal wudu, tapi suci. Kalau keluar bahagian ni, suci tapi tak batal, suci dan tak batal wudu. Kalau keluar keputihan tu daripada dalam, mungkin daripada cervix kan, keputihan tu memang najis ataupun tak suci dan batal wudu. Okey. Macam tu Baik. Kalau misal kata jenis keputihan, contohlah dia kena pasti keputihan dan keputihan tu batal wudu. Dia kena pasti keputihan tu datang daripada cervix ataupun dalamnya kat rahim lah. Datang maksudnya najis dan batal wudu. Ataupun keputihan itu datang daripada dalam vagina, dinding-dinding faraj. Jadi memanglah suci tapi batal wudu. Jadi kalau sentiasa keluar, susah pula nak solat. Macam mana nak solat? Kalau macam itu berlaku, maka dia kena solat seperti mana wanita istihadah solat. Ingat tak kita dah bincang solat wanita istihadah itu, kan? Jadi dia kena solat macam itu sebab apa? Kalau sentiasa keluar macam mana dia nak solat kan? Nak kena perbaharui wudu sentiasa tak boleh, susah. Jadi kenalah solat seperti wanita istihadah solat. Cuba tengok ni. Okey, nampak tak? Ni yang kita dah bincangkan hari itu. Okey, kalau wanita istihadah solat, pertama sekali ada 4 perkara penting yang dia perlu buat. Basuh, kemudian tutup, tunggu masuk waktu dulu. Satu basuh, dah masuk waktu, basuh, tutup, lepas tu wudu.
Berwuduk tu niatkan untuk harus solat saja, berwuduk untuk mengharuskan solat fardu. Dan kalau misal kata sentiasa apa keputihan ataupun apa tu sentiasa keluar, susah nak solat, kena buat macam ini, tetapi kena ulang semula setiap kali solat fardu. Okey, setiap kali solat fardu kena ulang balik. Itu. Kalau misal kata keputihan tu tidak membatalkan, kalau misal kata keputihan tu membatalkan wuduk tetapi tidaklah najis. Contohnya keputihan yang keluar daripada dinding vagina ataupun dinding faraj. Maka keputihan tu tak perlulah basuh, tak perlulah tutup balik sebab dia bukan najis. Kalau keputihan yang najis, kena basuh, kena tutup balik. Tapi keputihan yang najis tak perlu basuh, tak perlu tutup balik. Tapi perlu berwuduk sentiasa. Maksudnya setiap kali nak buat solat berwuduk. Sebab wuduk dia batal kan? Wuduk dia batal. Kedua benda tu wuduk batal. Jadi kena sentiasa berwuduk bila masuk waktu, wuduk balik untuk haruskan solat, kemudian solat. Dengan segera, tak boleh lengah-lengah. Macam itu. Okey. Kemudian apa lagi? Sekejap saya ada benda nak terang. Sorry lah, hari ni kita tak banyak pertanyaan, saya tak banyak tanya tuan-tuan. Sebab hari ni nak terangkan benda ni, sebab takut nanti kalau banyak tanya nanti lambat jawapan kan, nanti kan aku takut banyak masa kita masa kita terlepas macam itu. Okey. Alright. So saya dah terang semualah pasal apa ni? Pasal lendiran faraj. Okey. Cuma sekarang ni kita dah habis untuk belajar hari ni. Tapi sedikitlah kita nak tengok soalan yang ada dalam yang saya dapat daripada Rustia. Pertama sekali sebelum soalan ni, ada benda nak kena terang sikit, yang mana siapa yang mengambil ubat hormon. Siapa yang mengambil ubat hormon? Ubat hormon ni apa tujuan dia? Ubat hormon ni tujuan dia untuk kesihatan, maksudnya ubat hormon ni tujuan dia adalah untuk menghentikan darah. Itu tujuan ubat hormon ni diambil oleh doktor adalah untuk menghentikan darah berhenti terus. Sebab itu ada yang cakap doktor kata berhenti terus. Tapi kenapa saya ambil ubat hormon tu tak berhenti? Dia keluar juga kan. Selalu juga keluar tapi tak berhenti pula. Jadi susah nak nak pastikan mana hit, mana istihadahnya kan. Jadi saranan daripada doktor dia macam ini. Saya baru-baru ni saya bincang dengan seorang doktor tentang permasalahan ni, dan doktor tersebut pun memang menggunakan ubat hormon ni untuk diri dia sendiri, ada masalah kesihatan. Jadi doktor kata ada dua permasalahan. Sebab ubat hormon memang tujuan dia untuk menghentikan darah haid, sama ada tujuan kesihatan rahim ataupun sebab rahim dia perlu dirawat, dijaga, tidak boleh keluar darah, sebab kalau keluar darah bahaya. Tu kalau ada masalah kesihatan rahim lah, ataupun ada orang yang tak nak mengandung. Dia senang cerita, pil hormon ni adalah pil perancang. Pil perancang. Pil perancang keluarga lah. Jadi orang tak nak mengandung pun ada juga yang mengambil ubat hormon. So tak ada takhil. Okey. Jadi kenapa berlaku macam itu? Kenapa berlaku ada haid yang datang walaupun dah ambil ubat hormon tapi darah datang juga, ataupun darah keluar jadi di kelang kabut dah. Darah tu bercelaru keluar dah. Sebab apa? Antara sebabnya adalah pertama sekali sama ada dos tak sesuai. Dos yang kita ambil ataupun dos yang doktor cadangkan tu tak sesuai dengan tubuh badan kita. Jadi kena jumpa doktor semula, bagi tahu saya masih lagi keluar darah ni, dan darah mungkin celaru ke ataupun
Maksudnya dia tak berhenti lah, darah tu tak berhenti. Doktor kata berhenti kan, tak berhenti. Mungkin doktor akan buat perubahan dos ataupun perubahan ubat, untuk sesuaikan dengan tubuh badan. Tubuh badan tak sesuai dengan dos yang doktor tetapkan. Lain orang lain lah, lain orang lain lah dia punya cara, dia punya dos dia ataupun ubat dia. Kemudian ataupun yang menyebabkan darah tu masih lagi keluar adalah disebabkan oleh ke apa? Disebabkan oleh kesilapan ataupun kelemahan kita sendiri yang mengambil ubat tersebut, di mana kita ambil tak ikut timing. Tak ikut hari ke, tak ikut timing ke. Doktor kata makan pukul sekian, kita terlewat sikit makan. Doktor kata makan pagi, kita ambil petang. Kan? Doktor kata makan macam ini, kita buat cara lain. Kalau timing tak kena pun, ubat ni memang tak berkesan. Okay? Ini doktor sendiri cakap. Sebab dia pun pernah mengalami. Dalam sebulan macam itu, so dia apa balik. Sebab dia doktor, dia tahulah macam mana nak ijaz balik. Barulah head dia berhenti terus. Jadi, ada dua sebab lah, sama ada dos sebab dos tak sesuai ataupun sebab kita punya cara pemakanan, cara penjagaan kesihatan kita ataupun cara pengambilan pil hormon tadi pun tak cantik, tak ikut timing yang betul. Kemudian boleh jadi juga sebab kesihatan kita tak jaga, kesihatan pemakanan, pemakanan kita tak jaga, pemakanan kita main taram je walaupun ada masalah, kita main hentam je pun, itu pun boleh jadi juga, boleh jadi juga. Okey. Jadi ada juga orang ambil ubat hormon ni ataupun pil pencegah kehamilan, pil berhentikan haid ni untuk pergi menunaikan haji ataupun umrah. Itu tujuan juga, supaya tak datang haid, lambatkan haid. Jadi pil ni kalau kita makan, dia akan berhentikan haid. Makan betul-betul lah, betul-betul timing dia, dos dia, berhenti haid. Maksudnya haid tak keluar. Jadi senanglah orang nak pergi haji. Tapi dia menyebabkan tak keluar terus ke? Sampai bila? Kalau kita dah tak makan pil tu, dia akan keluar balik. Darah akan keluar semula. Okay. Itu sedikit saya ceritakan tentang siapa yang ambil ubat ni. Tapi tolong sangat-sangat, saya punya saranan, tolong sangat-sangat untuk semua, bukannya ambil pil saja, untuk semua peserta yang mana perempuan atau isteri-isterinya ke, anak-anak perempuan ke, tolong catat haid masing-masing. Catat haid masing-masing, keluar berapa hari, suci berapa hari. Tolong ada kalender sendiri. Kalau sama kalender tu kat handphone ke, kalender memang hard copy kalender ke, original punya kalender ke, tak kisahlah. Yang penting kalau boleh catat haid tu daripada first keluar bila, pukul berapa, sampai hari berapa, hari bila, pukul berapa, dia hari bulan tu, kemudian suci mula bila, pukul berapa, kemudian keluar haid balik semula pukul berapa. Nak tahu, sebab doktor biasanya akan nak tahu berapa hari dia suci, berapa hari dia haid. Kalau tiba-tiba berlaku istihadah, benda tu sangat penting. Benda tu sangat-sangat penting, iaitu nak mengira adat kebiasaan. Dia haid berapa hari, dia istihadah berapa hari. Kalau boleh tulis jam sekali. Kalau lagi rajin, tulis perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan darah haid tu berubah daripada hari sekian ke hari sekian, darah warna hitam, merah kehitaman keluar. Hari sekian merah keluar. Catat sikit je, merah. Hari ni merah, okey. Tiba-tiba pukul 10 malam keluar warna coklat. Okey, coklat. Pukul 10 malam, coklat. Okey, settle. Itu. Yang penting kita update. Bila berlaku perubahan, update. Supaya apa-apa berlaku, senang kita nak ni. Cuma kalau siapa yang berlaku masalah kiraan haid disebabkan makan pil hormon, boleh WhatsApp saya. Bila saya free nanti saya akan balas insya-Allah. Kalau saya free, ada kelapangan saya balas. Insya-Allah. Kemudian Puan Nuriza tanya, jika nak mengaji pula macam mana Ustaz? Perlu macam nak solat juga ke? Tak. Kalau nak pegang Quran, yes. Kalau nak pegang Quran, kenalah buat. Ambil wuduk dan sebagainya. Tapi kalau dah solat fardu,
dah ambil wuduk kan sebelum solat fardu, lepas tu dia bolehlah pegang Quran semua, tak ada masalah. Tapi kalau dia tak ada wuduk, dia nak pegang Quran, ambillah wuduk balik. Kalau ianya najis, basuhlah dulu, basuh pakai pad, pakai tuala wanita, lepas tu wuduk, lepas tu boleh pegang Quran, baca Quran. Okay? Untuk wanita yang mengalami lembapan faraj tadi ya. Kalau yang najis dan batalkan wuduk ataupun batal wuduk saja. Okay. Kemudian Puan Nur Hashimah. Contohnya kalau ambil pil perancang, mula-mula keluar haid, lepas tu dah suci. Kemudian beberapa hari lepas tu keluar coklat-coklat. 3-4 hari bersih. 3-4 hari bersih balik. Lepas tu keluar balik. Macam mana Ustaz? Nak dikira haid atau istihadah? Keluar haid, lepas tu dah suci. Kemudian beberapa hari lepas tu keluar coklat-coklat. 3-4 hari bersih balik, lepas tu keluar balik. Macam mana Ustaz? Yang ini apa? Kena details lah, kena details betul. Kalau ada masalah, kalau berlaku masalah pada diri, boleh WhatsApp saya akan tanya details. Ya. Minta maaf kalau saya tak jawab, saya takkan dapat jawab terus. Ya. Saya akan tanya details untuk faham apa situasi berlaku dan nak cari hukum dia macam mana. Ya. Yang macam soalan-soalan macam ini berbentuk peribadi, walaupun saya tahu kalau saya terangkan mungkin ada manfaat pada semua, tapi tak semudah itu. Kita lalu nanti. Saya nak betul-betul kita boleh mahir satu-satu, supaya kita boleh kira kita istihadah kita sendiri, kita boleh kira macam mana. Tapi kalau soalan-soalan macam Puan Nur Hashimah, kalau boleh mesej saya terus lah, WhatsApp saya terus. Kalau ujian lah, kalau ujian. Kalau tak, kita boleh go through lah, maksudnya ikut perbahasan dalam diskusi kita. Okey, ada soalan yang saya dapat daripada Puan Shima. Sorry ya, lewat sikit hari ni sebab ada soalan. Siapa yang tak dapat nak join tak apa, sebab kita ada rakaman kan. Okey. Cuma soalan pertama, ada yang soalan tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya baru 3 bulan melahirkan anak. Saya ada masalah sejak habis nifas, di mana saya ada masalah datang bulan yang kadang-kadang saya sendiri tak pasti sama ada ianya haid atau istihadah. Saya ada masalah keluar stain berwarna coklat-coklat. Adakah itu dikira haid atau tidak? Bagaimana saya nak pastikan tanda yang keluar itu haid atau bukan? Untuk mana-mana Ustaz, anak sebelum ni selepas habis nifas saya tak datang haid untuk tempoh tertentu, tapi untuk kali ini saya mengalami masalah seperti ini. Mohon pencerahan supaya saya dapat melakukan ibadah dengan yakin tanpa ragu-ragu. Yang ini pun sama juga. Kalau boleh soalan penyoal ni, tuan yang bertanya ni, puan yang bertanya ni, kalau boleh WhatsApp saya. Kalau boleh WhatsApp saya. Ya. Okey. Sebab soalan ni nak kena detailskan. Saya nak kena tahu apa situasi dia yang betul macam mana kan. Okey. Kemudian ada soalan, saya start istihadah masa bulan puasa lepas. Lebih kurang 10 hari terakhir Ramadan. Sampailah sekarang saya istihadah, masih tak berhenti darahnya. Kalau ikut jadual, haid saya sepatutnya datang 2 hari sebelum raya. Darah istihadah saya just keluar tak amat sedikit, hanya lekat pada faraj. Kalau pakai panty liner pun darah tak ada kat panty liner. Ini pun soalan ni panjang. Tapi soalan ni sebab puan yang bertanya nak segera WhatsApp saya sekali, WhatsApp saya juga. Sebab soalan ni kalau saya tak sarankan untuk dibincangkan waktu-waktu kita baru belajar macam ini. Saya tak sarankan nak bincang lah. Soalan-soalan macam ini yang berbentuk macam terlalu peribadi dan saya perlu detailskan situasinya dan sebagainya tu, situasi darah semua. So kena WhatsApp saya lah. Dan saya bukanlah menjamin semua soalan ni saya mampu jawab, tak. Saya dah kata awal itu, soalan nak tanyalah soalan macam mana. Tapi jawapan belum tentu. Sebab bukan semua situasi yang saya yang saya pernah jumpa, yang saya tahu hukum dia. Tak. Ada situasi mungkin yang sebab situasi berbeza, dia tak sama macam kelas faraid. Kelas faraid
Kalau macam itu suatu dia, macam itu jawapan dia. Kalau macam ni, dia senang nak cari jawapan dia. Tak ada masalah. Sebab kiraan dia tu memang dah tetap. Ya? Tapi hit ni dia lain-lain. Lain orang kena istihadhah, lain dia punya apa. Hukum dia mungkin ada apa. Tapi nak kena pasti keadaan dia. Barulah kita boleh praktiskan kaedah-kaedah yang ada, hukum hakam yang ada dalam permasalahan-permasalahan istihadhah ni. Okey. Okey, ada juga soalan. Kini apalah ni? Dua soalan last. Okey. Ada juga soalan bagaimana nak mengukur tempoh habis haid. Okey. Bagaimana nak ukur tempoh habis haid seseorang jika dia mengalami masalah keputihan? Maksudnya, masih lagi ada kesan kekuningan dalam tempoh 15 hari haid. Mengikut bacaan saya, ada disebutkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kamu tergesa-gesa mandi wajib sehinggalah kamu melihat seperti kapur putih. Jadi macam mana bila nak mandi wajibnya? Sebab haid tu datang mungkin warna hitam, lepas tu warna merah gelap, merah, lepas tu warna coklat, lepas tu warna kuning. Lepas tu berterusan kuning dia tu. Kan terus kuning tu datang kuning, berterusan kuning itu. Macam mana nak solat ni? Ada juga kalau ikut pendapat yang muktamad dalam mazhab, selagi mana ada kekuningan dalam tempoh 15 hari, ia juga dikira sebagai haid. Ini kita tak belajar lagi, nanti ke depan lagi. Kalau ada kekuningan yang keluar dalam tempoh 15 hari haid tu, kekuningan tersebut masih lagi dikira haid. Itu pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Okay. Namun kat situ, daripada pembacaan saya, ada juga keputihan-keputihan yang keluar, yang macam saya cakap tadi. Keputihan-keputihan yang keluar yang menandakan wanita tersebut ada masalah kesihatan. Contohnya keputihan yang berwarna kuning dan berbau. Warna kuning dan berbau. Kadang-kadang kita mungkin dapat bezakan. Kuning haidnya dan kuning selain haid. Kuning istihadhah, maksudnya kuning keputihan. Sebab ada keputihan yang keluar ketika mana wanita tu ada masalah kesihatan. Maksudnya tanda wanita tu tak sihat. Allahu Akbar. Ada keputihan yang keluar menandakan wanita tu ada masalah dalam masalah kesihatan dia. Contohnya keputihan tu warna kuning pekat atau kuning yang berbau macam itu. Itu juga dikenali sebagai keputihan. Tapi keputihan yang keluar ketika suci, tetapi dia keluar sebabkan penyakit lah. Jadi sebab saya pun pernah jumpa juga yang macam ini. Kalau tanya doktor pun ataupun tanya yang perubatan pun, mungkin tak boleh nak expect dari segi tak boleh nak agak daripada segi perubatan yang ini keluar daripada mana, adakah ini haid ataupun bukan, wallahu alam. Tetapi kita boleh juga mengikut pendapat kedua, sebab pendapat kedua kata kalau keputihan tu keluar bukan hari kebiasaan haid. Kalau keputihan tu keluar bukan hari biasa kita haid sebelum ni sampai 7 hari, tapi kali ni kuning tu keluar lebih daripada 7 hari sampai contoh 14 hari contoh kan. So pendapat kedua dalam mazhab kata yang keluar yang bukan hari kebiasaan haid kita tu, itu dianggap bukan haid. Kekuningan tu dianggap bukan haid. Maksudnya keputihan lah. Kalau bukan haid tu maksudnya keputihan. Tetapi bagi saya sendirilah, kena kenal pasti ada perbezaan tak antara kekuningan haid tu dengan kekuningan disebabkan lembapan faraj ataupun keputihan. Contohnya mungkin warna kuning tu kuning yang berbau ataupun sifat dia lain, berbeza dengan sifat haid tu sendiri. Tu mungkin ada perbezaan, kat situ kita boleh ambil. Tetapi kalau ikut pendapat muktamad, terus dianggap semua tu masih haid. Tapi nanti kita akan belajar yang pendapat yang muktamad tu, nanti kita akan belajar dalam sesi yang akan datang, insya-Allah. Okey. Dan last, soalan last,
dan dia terpadam. Okey, soalan last ni, jika seorang keluar tanda awal haid, iaitu keputihan bercampur sedikit darah atau kecoklatan. Dia keputihan macam tanda awal haid, maksudnya tanda-tanda nak haid tu. Ada sedikit, ada keputihan dan ada dia keputihan tapi ada sedikit darah ataupun kecoklatan. Siapa tu? Okey. Ya, ada sedikit darah pada keputihan tersebut ataupun ada keluar coklat-coklat sikit pada keputihan tersebut. Yang sedikit. Kemudian berhenti selang sehari ke 2 hari sebelum keluar haid semula. Barulah keluar haid. Selepas 5-6 hari, haid berhenti tetapi selang beberapa hari keluar lagi seperti tanda awal. Dan ianya berlangsung dalam tempoh 15 hari. Kira daripada tanda awal. Soalan saya, perlukah mandi wajib dan solat pada hari-hari yang tiada haid? Perlu mandi wajib dan solat ke pada hari-hari yang tiada darah tu? Perlulah, perlu mandi wajib. Adakah yang dikatakan tanda awal dan akhir itu sebenarnya istihadhah? Kat sini pun sama juga. Okay, kat sini pun dia berkaitan dengan masalah keluar ke warna-warna coklat atau warna darah, kan? Sebelum tempoh ataupun sebelum tempoh kebiasaan dan selepas tempoh kebiasaan. Okay? Setakat ini pandangan saya daripada pembacaan dan sebagainya. Setakat ini saya punya pandangan, okay? Macam contoh, dia ada lendiran keluar kan, tapi dalam keputihan tu ada darah sikit dan dalam keputihan tu ataupun ada coklat-coklat sikit. Okay, tolong tutup mikrofon. Okey. Jadi dekat sini antara ataupun dia ada perbahasan dalam dari sudut perubatan. Mungkin ada yang kata tu antara tanda-tanda awal haid, tanda-tanda awal haid. Tapi adakah ia darah haid ataupun bukan? Allahu a'lam. Okey. Cumanya bagi saya sendiri apa yang saya dapat cakap, dapat yang saya nampak, di situ masih lagi bukan haid. Masih lagi bukan haid. Tapi kalau pandangan saya ini ada hujah ataupun ada pandangan ustaz-ustaz yang lebih pakar, kan, dan yang lebih pakar mengatakan itu adalah haid, itu juga termasuk haid, maka ikutlah pandangan ustaz yang lebih pakar. Cuma kalau ikutkan pandangan saya sebelum ini, memang saya katakan itu haid kalau ia menepati syarat haid. Contohnya stain atau spotting darah tu ataupun ada spot-spot darah warna-warna merah ke coklat ke, kalau keluar selepas tempoh suci 15 hari, maka ia dikira haid. Kiranya dia disekalikan dengan tempoh haid yang akan datang tu. Akan datang tu keluar haid, kan. Tapi bila kita baca dari sudut perubatan, banyak baca dari sudut perubatan, ada juga memang biasa, common, seorang wanita ni keluar tanda-tanda awal haid. Tanda-tanda awal haid ni keluar tanda-tanda macam dia akan mengalami haid ataupun dia telah mengalami haid. Maksudnya tanda tu keluar waktu suci. Dia suci, tapi tanda tu keluar mungkin berlaku perubahan hormon, berlaku apa-apa perubahan dalam tubuh badan untuk menandakan akan datang nak keluar haid dah ni. Contoh. Ataupun keluar waktu suci, menandakan wanita tu dah suci tetapi keluar, contohnya macam keluar darah tadi, keluar lendiran tetapi ada darah sikit-sikit. Boleh jadi dari sudut perubatan dia kata boleh jadi keluar darah itu daripada kesan daripada keluarnya telur, daripada keluar telur daripada dia punya tu, saya lupa nak istilah perubatan dia tu, telur wanita lah, keluar, jadi dia akan mengeluarkan darah sikit lah. Tu disebabkan itu keluar darah. Tapi jadi bila berada dalam sudut perubatan, dia macam ada
wallahu alam kontra ke ataupun macam mana, tapi bila berlaku macam itu, lendiran keluar, lepas tu ada keluar darah sikit kan, saya lebih berpandangan kalau misal kata contohlah sebelum keluar haid keluar warna coklat, sebelum keluar darah pekat keluar warna coklat, dan coklat tu berterusan, lepas tu keluar darah pekat, keluar darah hitam, merah hitam tu semua ke, itu boleh dianggap haid sekiranya coklat tu keluar selepas suci 15 hari ataupun lebih. Okay? Kemudian tu dikirakan sekali haid. Tapi kalau hanya keluar sikit stain je, keluar sikit je, keluar sikit je, ada yang memang berpandangan itu pun dikira haid kalau menepati syarat haid. Keluar sikit, lepas tu berhenti, lepas tu keluar haid banyak. Ada yang mengatakan itu haid. Tapi bagi pandangan saya yang dhaif ini, itu tidak lagi dikira haid, belum lagi dikira haid. Kemungkinan darah tu keluar akibat daripada perubahan hormon dan sebagainya lah untuk persediaan seorang wanita tu didatangi haid. Okay. Begitu juga kalau keluar ketika selepas habis haid. Kalau habis haid tu warna haid, contohlah hari pertama sampai hari kelima, hari pertama sampai hari ketiga darah warna merah. Lepas hari ketiga tu hari keempat sampai kelima, hari keempat sampai tujuh darah tu warna coklat. Okay. Lepas tu berhenti terus, berhenti tak keluar apa-apa. Lepas coklat tu berhenti, lepas tu tak keluar apa-apa. Tiba-tiba keluar coklat. Tiba 2 hari lepas tu, 3 hari lepas tu keluar coklat. Yang itu masih lagi darah haid. Yang itu masih lagi darah haid. Saya tak dapat nak lukis. Kalau saya lukis nanti lama. Kalau misal kata, ni saya bagi tahu je tu. Nanti kita kita masukkan dalam sesi apa kita nanti. Okay. Tapi kalau misal kata kalau wanita tu keluar darah warna merah hitam, lepas tu merah, lepas tu kuning, hari ke-7 dia dah mula keruh-keruh, hari ke-9 stop, dia dah suci. Maksudnya dia dah keluar lendiran jernih contohnya kan. Lendiran jernih ni memang tanda suci lah. Maksudnya tanda wanita tu memang betul suci. Lepas lendiran jernih keluar, tiba-tiba ada macam stain, ada spotting yang keluar, mungkin warna kuning ataupun warna coklat, ataupun mungkin ada warna darah. Okay. Kat situ saya berpandangan yang itu bila mana memang dah keluar, dah habis sampai kuning, sampai keruh, lepas tu keluar lendiran putih, kalau ada keluar warna-warna yang warna-warna coklat ataupun kuning-kuning ataupun warna darah sikit selepas itu semua dianggap darah ataupun dianggap keputihan. Boleh baca jenis-jenis keputihan. Dalam Google tu banyak doktor-doktor ataupun perubatan menerangkan tentang jenis-jenis keputihan. Keputihan yang ada darah sikit, keputihan warna coklat, warna kelabu, warna-warna kekuningan dan sebagainya. Okey. Tu setakat itu ya saya dapat bantu untuk masalah keputihan ni. Okey. Kalau ada ustazah-ustazah yang pakar, yang menyalahi ataupun yang berpandangan sebaliknya, better ikutlah ustazah atau ustaz tersebut. Okey. Okey, kemudian Puan Siti Nur Hashimah nanti WhatsApp saya. Hanya keluar coklat-coklat, bukan darah walaupun sikit. Lain sangkut ke? Minta maaf lah ya, mungkin sebab ramai yang guna kat rumah saya ramai guna internet agaknya. Jadi tu sangkut-sangkut sikit tu. Okey, saya harap sedikit dapat membantu walaupun kita dah terlebih masa ni, sangat-sangat terlebih masa. Tapi siapa yang tak dapat tu boleh tengok tengok dalam rakaman nanti. Saya mohon maaf atas kalau ada tersalah bahasa kan, ataupun apa-apa kekurangan. Mudah-mudahan sedikit ini dapat membantu kita, dapat bantu kita, memberi manfaat pada kita semua insya-Allah dan pada keluarga kita insya-Allah. Okey, untuk pelajaran yang akan datang kita akan tentukan hari apa, waktu bila, malam ke semua tu, dan kita akan belajar
insya-Allah apa hukum air mani keluar daripada faraj isteri lepas isteri mandi. Isteri dah mandi junub dah. Isteri dah mandi dah selepas buat hubungan sama suami. Tapi lepas tu keluar air mani daripada faraj isteri. Apa hukum dia? Tu. Dan kita akan bincang hukum angin keluar daripada faraj wanita. Apa hukum angin keluar? Kalau angin tu sentiasa keluar je, macam mana nak solat dan sebagainya. Kalau angin tu main-main kat dalam je, macam mana? Dia main-main kat dalam, tapi tak tahu pun. Ataupun ada faraj tu rasa macam keluar angin, tapi tak tahulah keluar ke tidak. Itu kita akan bincang insya-Allah. Okay? Ada Puan Rafidah tanya, maknanya tak perlu tunggu 15 hari ya Ustaz. Lepas dah jernih tu pada hari ke-9 tu. Lepas dah jernih tu pada hari ke-9 tu. Kalau dah jernih tu selepas tu tak dikira hit lah. Selepas tu tak dikira hit. Kecuali lah kalau misal kata dah jernih dah tiba-tiba keluar darah. Sebelum ni memang macam itu. Sebelum ni memang okey sampai hari ke-7 ataupun sampai hari ke-9. Hari ke-9 dah keluar jernih. Tiba-tiba kali ni keluar pula darah hari ke-13 sampai 15 contoh. Iaitu kena rujuk doktor juga. Kena rujuk doktor. Sebab dia tiba-tiba keluar kan. Okay, kalau darah tu banyak lah. Kalau darah hanya sikit-sikit je, kemungkinan itu adalah darah istihadah. Tapi tu saya kata kadang-kadang ada keadaan tertentu yang mana yang mana pendapat muktamad tu kita guna pakai. Okay? Contohnya macam kalau dia keluar sampai coklat, kan? Dia keluar sampai coklat, hari ke-7 tu coklat, lepas tu berhenti terus. Dia keluar lendiran, tiba-tiba 2-3 hari lepas tu keluar balik warna coklat ke merah ke, itu masih lagi dikira head. Okay? Masih lagi dikira. Okey, itu saja. Minta maaf kalau lain sangkut tu semua, minta maaf lah. Nanti kena tengok balik lah tengok balik apa nama dia, video ni, insya-Allah, rakaman insya-Allah. Okey, itu saja. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Okey. Saya tutup seterusnya sesi Zoom ni.